Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Haikal bin Hazlizam. Nombor metrik saya 2020654736. Dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk membentangkan atau menceritakan secara ringkas tentang kertas kerja yang telah kami lengkapkan, iaitu analisis ayat Al-Quran. Kami telah diberikan tugasan untuk menganalisis atau mengkaji ayat Al-Quran yang berkait rapat dengan isu semasa yang melanda dunia kini. Dan kami telah memilih isu semasa penindasan kaum Yahudi terhadap umat Islam sebagai tajuk kami, di mana ianya sedang berlaku kepada saudara Islam kita kini, iaitu di negara Palestin dan Gaza. Okey, definisi bangsa Yahudi atau dikenali sebagai Bani Israel adalah merupakan satu bangsa yang telah lama diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab suci Al-Quran. Bangsa ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ramai para nabi dan rasul yang diutuskan dalam kalangan mereka, tetapi mereka sering menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara faktor berlakunya penindasan bangsa Yahudi terhadap umat Islam adalah mereka kecewa dengan kabar berita yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam yang menyatakan tentang kedatangan seorang utusan Nabi dari keturunan mereka yang tingkah lakunya mirip dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun sebaliknya, ternyata Nabi yang diperkatakan oleh Nabi Musa alaihissalam bukan berasal dari keturunan Bani Israel, tetapi berasal dari keturunan Ismail alaihissalam yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuatkan bangsa Yahudi berasa kesal serta menimbulkan kekecewaan mereka terhadap umat Islam dari dulu sehingga kini. Di antara kesan yang berlaku akibat daripada penindasan bangsa Yahudi terhadap umat Islam ialah imej agama Islam terjejas. Kesan daripada fitnah yang disebarkan oleh kaum Yahudi melalui pelbagai platform. Sebagai contoh, kaum Yahudi menyebarkan fitnah tentang kejahatan agama Islam yang direka oleh mereka melalui platform Facebook, Instagram dan sebagainya supaya agama Islam dibenci oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aizat bin Azizan daripada Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Nombor metrik saya 2020488684. Hari ini saya mau menerangkan tentang analisis ayat yang berkaitan dengan isu penindasan kaum Yahudi kepada umat Islam. Antara surah yang berkaitan dengan isu ini adalah surah Al-Hasyr ayat 14. Surah Al-Hasyr ayat 14 ini menerangkan tentang sifat penakut orang Yahudi untuk memerangi orang-orang beriman. Hal ini kerana hubungan sesama kaum mereka juga amatlah renggang. Hal ini dapat dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada zaman kini di mana berlakunya konflik antara Israel dan juga Palestin. Seperti yang kita ketahui, negara Israel ini terdiri daripada orang Yahudi dan negara Palestin majoritinya umat Islam. Umat Islam di Palestin sering ditindas oleh tentera-tentera Israel. Hal ini dapat dilihat di media sosial di mana tentera Israel ini sering melakukan kekejaman kepada kanak-kanak, kaum wanita dan juga orang yang lemah. Tentera Israel sering menggunakan senjata-senjata yang canggih untuk melakukan kekejaman kepada insan-insan yang tidak bersalah ini, manakala rakyat Palestin hanya menggunakan batu sahaja untuk mempertahankan diri mereka. Hal ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan kepada rakyat Palestin. Walaupun tentera Israel ini nampak seperti gagah, akan tetapi hakikatnya mereka kelihatan seperti penakut dan lemah kerana menyalahgunakan kekuatan yang mereka miliki. Sifat penakut ini merupakan identiti bagi orang Yahudi. Impaknya, hal ini menyemarakkan lagi semangat perjuangan umat Islam di serata dunia untuk menentang kekejaman orang Yahudi ini. Bukan saja itu, malah orang yang bukan Islam juga turut serta dalam penentangan ini. Oleh hal yang demikian, janganlah kita mencontohi sifat penakut kaum Yahudi ini kerana Islam bukannya melahirkan insan yang pengecut, akan tetapi mewujudkan insan yang berani menegakkan kebenaran. Surah Al-Hasyr ayat 11. Berdasarkan ayat tersebut, terbuktilah sikap mereka ini yang mendustakan Allah SWT dan membelakangi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS.
Golongan Bani Israel ini sebenarnya golongan yang pengecut kerana takut untuk menghadap suku kanan. Hal ini menyebabkan Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak menguasai selain diriku dan diri saudaraku. Harun, maka pisahkanlah kami dari orang fasik yang mengingkari nikmat dan kurniamu." Ini mengakibatkan Allah SWT menghukum dengan mengharamkan mereka memasuki wilayah Palestin selama 40 tahun. Dan selama itu mereka hidup dalam kebingungan sehingga semua musnah. Namun pada zaman globalisasi ini, wujudnya generasi baru yang telah berkembang dan menindas rakyat Palestin pada hari ini. Selain itu, surah An-Nisa ayat 123 menerangkan bahawa golongan Yahudi ini tidak akan dibantu oleh Allah SWT. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa PBB telah membenarkan pelan untuk membahagikan Palestin kepada tanah Yahudi dan tanah Arab. Pada Mei 1948, Israel telah diisytiharkan sebagai sebuah negara. Bagi rakyat Palestin, tarikh tersebut juga dikenali sebagai Hari Nakba atau Hari Malapetaka kerana secara rasminya rakyat Palestin ditindas kerana kehilangan tanah dirampas oleh rejim Zionis. Dengan yang demikian, kebanyakan rakyat Palestin berpindah ke negara-negara jiran dan di sepanjang Jordan dan Syria sebagai pelarian. Seperti yang kita sedia maklum, pada hari ini rakyat Palestin dihalau dari rumah mereka sendiri dan masih memperjuangkan segala tenaga mereka untuk menuntut hak mereka semula. Selain itu, surah Al-Hajj ayat 40, ayat tersebut membuktikan bahawa rakyat Palestin akan dibela oleh Allah SWT. Tentera Zionis kini telah merampas kawasan perumahan Sheikh Jarrah dan cuba menyerang Masjid Al-Aqsa. Walaupun kaum Yahudi ini telah menguasai Masjid Al-Aqsa, rakyat Palestin yang tinggal di kawasan tersebut masih menjaga Al-Aqsa dengan beriktikaf di sana setiap malam, kerana jika dibiarkan, kerajaan Zionis akan menghancurkan Al-Aqsa kerana mengatakan kawasan tersebut merupakan kawasan suci kaum Yahudi, iaitu Temple Mount. Seterusnya adalah surah An-Nisa ayat 160. Ayat ini diturunkan kerana kaum Yahudi membuat pengubahan yang telah mempersulitkan diri sendiri. Ayat ini menerangkan dua pengharaman kepada bangsa Yahudi, iaitu yang bersifat qadari dan syar'i. Contoh situasi pada waktu kini adalah mereka menghalang manusia dan diri mereka sendiri dari mengikuti perkara yang benar. Ada kalanya menindas umat Islam yang beramal soleh. Sikap tersebut merupakan watak keji dan sombong mereka sejak zaman dahulu tanpa ada sebarang perubahan. Surah Al-Baqarah ayat 108. Sebab nuzul ayat di atas adalah seorang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW supaya gunung Syafaq dijadikan emas. Maka Nabi Muhammad SAW sabda, "Baiklah, akan tetapi jika engkau tidak beriman kepada Allah, maka azab yang berat akan menimpa kamu." Ayat ini menerangkan bahawa kufurnya orang kafir dan bangsa Yahudi sedangkan dijamin nikmat untuk orang beriman. Seperti perkara yang berlaku di Palestin kini, orang Yahudi mengkhianati orang Islam di sana dan melanggar batas mereka sedangkan sudah diberi keamanan sewaktu mereka mula bertapak di sana. Surah Al-An'am ayat 31. Ayat ini diturunkan ekoran seorang pendeta gemuk Yahudi yang menafikan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Ayat ini menyuruh orang Yahudi dan musyrik beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita dapat lihat sekarang orang Yahudi dan kafir sibuk menyebarkan ajaran mereka yang bertentangan dengan Islam. Malah mereka juga menghina kesucian ajaran agama kita yang dibawa oleh Nabi kita. Yang poin keempat adalah surah Al-An'am ayat 46. Allah SWT mengharamkan semua haiwan berkuku pada kaum Yahudi ekoran dari sifat mungkar mereka. Allah menerangkan bahawa syariat ini bersebab dan bukan daripada Nabi. Ia diharamkan akan tetapi daripada Allah sendiri. Contohnya seperti sekarang Allah mengharamkan Yahudi daging yang haiwan yang kukunya tidak terpisah seperti unta dan selainnya. Hai, Assalamualaikum. Jadi, berdasarkan ayat yang telah saya jelaskan di dalam kertas kerja ini, iaitu di dalam surah Al-Kahfi ini sangat berkait rapat dengan isu semasa yang sedang melanda di negara Islam kita, iaitu Palestin. Hal ini dijelaskan lagi apabila kaum dan bangsa Israel atau lebih dikenali sebagai Zionis ini membuat satu kekecohan dan melancarkan suatu serangan terhadap kaum dan umat Islam di Palestin tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kepada mereka semua. Perilaku tidak berperi kemanusiaan dan kekejaman rejim keganasan Israel serta pengoboman besar-besaran ini jelas memberikan kesan yang buruk kepada rakyat Palestin.
kita semua juga dikejutkan lagi dengan keadaan semasa yang berlaku di Palestin, di mana terdapat kes kematian seramai 213 orang dan sebanyak 1,500 orang awam turut tercedera di dalam serangan yang teruk itu. Justru, kita semua dapat lihat bahawa kelakuan dan perilaku tentera Zionis ini sangatlah teruk dan tidak patut dicontohi oleh seseorang umat Islam yang berada di atas muka bumi ini. Bukan itu sahaja, terdapat juga beberapa kesimpulan ringkas yang kami semua dapat simpulkan merujuk kepada ayat Al-Quran yang telah dijelaskan oleh kami di dalam proses untuk melengkapkan kertas kerja ini. Antara kesimpulan yang dapat kami peroleh daripada tajuk penindasan kaum Yahudi terhadap umat Islam ini adalah, natijahnya, janganlah kita mencontohi sifat penakut kaum Yahudi ini, serta janganlah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk menindas orang lain. Akan tetapi, gunakannya untuk menegakkan kebenaran. Hal ini kerana kekuatan yang kita miliki sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT hanyalah sementara dan perlu dimanfaatkan dan diguna pakai dengan cara yang berhemah dan baik supaya dapat mengelakkan perkara-perkara buruk berlaku, iaitu seperti penindasan terhadap manusia lain. Sebaliknya, perlulah untuk menyampaikan dakwah atau sebagainya. Oleh itu, janganlah kita bersikap seperti orang Yahudi yang gemar bermusuhan, kerana pendamaian itu adalah lebih indah, supaya dunia luar juga dapat merasakan ketenangan dan tiada peperangan yang akan berlaku, tidak mengira bangsa atau agama.